الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأمور الدنيا والدين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وبارك على حبيبنا سيدنا رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أعوذ بالله بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله صدق الله العظيم Tuan Haji Abdul Wahab, kepada seluruh jamaah muslim-muslimat hadirat, mustami'in mustami'at, talibin talibat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada muka surat 4 InsyaAllah muka surat 4 betul? 5 dah. Wa qalbu kata Imam Ghazali InsyaAllah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, wa qalbu huwa al-maqbulu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala in salima min ghairillah. Dan hati itu diterima atau makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika ia bersih daripada selain dari Allah. Jadi hati itu adalah iaitu yang makbul, hati yang diterima. Maknanya sebarang niat kita ataupun qasad kita dalam hati yang kita niat untuk suatu kebaikan itu diterima oleh Allah. Dengan syarat hati itu tidak bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Erti selain daripada Allah Subhanahu wa taala ni maknanya tidak ada persyarikatan dalam amalan, dalam perbuatan, dalam gerak-geri, di dalam apa juga ahwal, seluruhnya bersih melainkan Allah semata-mata. Itu maksud dia. Sehingga gerak-geri kita, kemampuan, kekuatan tabiat kita semuanya tenggelam, fana di dalam kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada pergantungan yang selain dari Allah, seumpama ada keupayaan, ada kekuatan walaupun sedikit yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya hati itu masih dikira sebagai hati yang tercemar. Jadi kalau kita ada niat yang baik, ada tujuan qasad yang baik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia berat tu lah. Itu dia mahu. Sebab tu bila Allah Subhanahu wa taala sebut tidak dijadikan hati itu melainkan satu dalam diri kita semata-mata kerana untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud wa qalbu huwal maqbulu 'inda Allah taala. Hati itu diterima, hanya makbul diterima sisi Allah in salima min ghairillah, melainkan sejahtera ia daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mahjubu 'anillahi id sara mustaghraqan bi ghairillah. Wa huwal mahjubu 'anillahi id sara mustaghraqan bi ghairillah ta'ala.
hati itu juga terlindung, mahjub, dia kata terlindung ataupun mahjub dari Allah jika ia tenggelam dalam perkara selain Allah. Berat. Sama juga macam tadi, tambahan dia, maknanya mesra hati itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah sebut Al-Quran pada akhirat nanti apabila kita kembali kepada alam yang berikutnya, alam barzakh, yang pasti kita akan hadapilah, tiap-tiap orang akan hadapi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, hari pertama kita masuk kubur tu, itu kirakan hari yang pertama akhirat kita, hari yang pertama kiamat kita, ya. Tidak ada memberi manfaat apa-apa juga, malun, harta benda, wala banun, anak-anak kita tidak boleh memberi, menolong kita, tak boleh dah, takat tu aja. Melainkan kita sendirilah menghadap Tuhan dengan amalan kita, dengan hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim, yakni kecuali melainkan dengan didatangkan sekeping hati yang sejahtera. Jadi hati sejahtera tu makna kata hati itu tak masuk sebarang anasir, sebarang unsur-unsur keduniaan, sama ada yang berbentuk hissi ataupun ma'nawi, sama ada daripada benda yang boleh kita lihat, daripada benda kasar ataupun daripada benda-benda yang halus. Tak boleh ada sikit pun dalam hati kita. Jadi perkara ini mesti dilazimkan sejak kita daripada dunia lagi lah. Sebab itu ketika kita sekarang ini, di antara amalan yang kita nak kena bersihkan supaya hati kita tidak masuk sebarang keinginan duniawi, hissi, maddi, apa-apa juga benda kasar, benda yang berunsur sementara ini, ya, iaitu kita kena penuhi dengan memperbanyakkan zikrullah. Yang tu saja, biar zikrullah ni dia bertempat duduk di hati kita sehingga sebati, sehingga akhirnya hati itu tidak akan lagi melihat kepada yang lain. Sebab itulah peranan zikir adalah sangat penting dalam menerajui hala tuju hati yang sebenar. Itu dia. Boleh kan? وهو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب وهو المعاقب وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه. Wahuwal mutalabu, mutalabu hati itulah yang dituntut supaya berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati itulah yang dituntut. Bila kita turun fardu hukum tuntut kita buat ibadat ni, ialah kalau kita lihat dalam perbahasan ilmu yang wajib, dia kata Allah turunkan ilmu fiqh kepada mukallaf. Allah turunkan ilmu tasawuf ni kepada hati. Allah turunkan ilmu akidah ini kepada akal. Sasaran dia, sasaran ilmu tauhid ni akal manusia. Kalau akal sejahtera, dia akan terima, dia boleh fikir ada langit, ada bumi, ada pencipta. Baru akan jadi akidah. Nampak tak? Allah fardukan ilmu fiqh, ilmu ibadah, ilmu mengesahkan ibadah ni di sasaran dia adalah mukallaf. Mukallaf ni orang sejahtera, penglihatan, pandangan, pendengaran Islam sampai usia umur dia yang dikatakan baligh, akil. Itu dia, itu sasaran dia, mukallaf. Jadi Allah fardukan ilmu tasawuf ni, sasaran dia adalah hati. Jadi yang kita cakap sekarang ni ilmu tasawuf, sebab tu dia sebut di sini, ya, bahawa hati itu merupakan sebagai mutalib, orang yang dituntut. Maknanya kita tempat yang menjadi sasaran tuntutan ilmu tasawuf adalah hati. Dan kepada kesimpulan keseluruhannya juga kembali kepada hati, bergantung kepada hati, terletak kepada hati. Seperti mana kita lihat pada hadis yang pertama dulu, ya, bahawa Allah tidak melihat kepada kulit kita, rupa kita, luaran kita, zahir kita, ibadah kita, amalan zahir